Bertemu kembali bersama saya Zawazi Yusof antara paparan utama rentasan berita edisi 1410. Perpaduan Teras Malaysia Madani. Jawab pada mahkamah bukan tuding jari. Agak-agaklah jika hendak berbohong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awal Muharram disambut bagi memperingati sejarah penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah yang berlaku pada tahun 622 Masihi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dalam titahnya pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1445 Hijri di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL mengimbau sejarah penyatuan dan kesepaduan kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang berlaku 1400 tahun yang lalu sebagai semangat hijrah yang wajar dijadikan pedoman utama dalam mengurus kepelbagaian dan kerencaman negara. Yang di-Pertuan Agong mengajak rakyat negara ini bersama-sama menghayati tema sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun ini iaitu perpaduan teras Malaysia Madani. Justru better menghargai usaha kerajaan dalam menggerakkan agenda Malaysia Madani bagi membentuk masyarakat yang menghayati nilai-nilai ihsan, mendukung prinsip keadilan dan mengamalkan semangat toleransi. Better turut menghargai pelaksanaan pelan transformasi hal ehwal agama menuju Malaysia Madani sebagai langkah proaktif untuk menjayakan agenda pembangunan dan pembaharuan ummah, insya-Allah, titah Yang di-Pertuan Agong. Al-Sultan Abdullah juga menitahkan agar semangat dan ruh hijrah dalam memupuk sifat amanah dan berintegriti sentiasa tumbuh segar di dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Baginda juga mengajak rakyat mensyukuri nikmat keamanan dan kemakmuran negara yang kita kecapi. Suburkan rasa kasih dan kecintaan kita kepada tanah air ini sebagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tanah kelahiran baginda. Baginda ingin mengajak seluruh rakyat bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam berbicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan titah Seri Paduka. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan rakyat agar menjauhi perasaan hasad dengki dan amalan fitnah memfitnah. Seri Paduka bertitah bahawa rakyat hendaklah tidak berfikiran sempit dan negatif kerana sifat dan amalan itu tidak akan mendatangkan faedah kepada bangsa dan juga negara. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perutusan menyambut Ma'al Hijrah 1445 Hijrah melihat penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan kota Madinah daripada sudut bagaimana baginda merancang dan melaksanakan tadbir urus kerajaan bagi membentuk sebuah negara yang berteraskan Islam dan keadilan. Tak kala baginda meletakkan asas tata cara dan tata kelola sistem pemerintahan Islam, baginda mendahuluinya dengan pengajaran dan kefahaman mengenai soal akhlak, nilai dan juga prinsip. Daripada didikan kerohanian ini terbitlah dasar kenegaraan yang mencerminkan sikap rahmah dan adil buat semua, katanya. Menurut Anwar, hasil penghijrahan bersejarah Rasulullah itu membenamkan fahaman perkauman. Pakatan para Muhajirin bersama Ansar dan sebelumnya bersama Raja Asyahamah pemerintah negeri Habsyah mencerminkan semangat kerjasama dalam perkara makruf. Kota Madinah dilatari kepelbagaian agama, budaya dan bangsa. Kemudiannya didirikan atas nama umat yang satu, ujarnya. Dan berkata perpaduan hasil penghijrahan itu adalah satu pengajaran yang boleh diambil sama ada daripada segi pemikiran, sikap atau perilaku. Anwar memberi amaran bahawa Malaysia perlu dipertahankan daripada anasir perkauman dan perpecahan. Demikianlah hijrah Rasulullah dan para sahabat menjadi ibrah segar sepanjang zaman
zaman. Adapun kita pada hari ini, maka sayugialah dipertahankan bumi bertuah ini daripada anasir perkauman yang memecah belah. Keamanan dan kesabilan kini maqasid utama agar kebajikan rakyat terbela. Sementara sebarang usaha untuk merubah negara yang berperlembagaan dan berdaulat ini kepada negara perkauman yang huru-hara, walau seinci pun tidak sesekali akan dibiarkan, tegas Anwar. Beliau mengajak agar rakyat Malaysia sama-sama melaksanakan hijrah dalam arti kata yang sebenarnya demi mencapai kesempurnaan. Justru menjelang sambutan hijrah 1445 ini, marilah kita bertekad untuk melakukan hijrah yang hakiki, berhijrah dari kemungkaran kepada kebaikan, dari kebejatan rasuah kepada amanah, dari ketaksuban kepada minda yang merdeka, dan dari perkauman sempit kepada ta'ayush silmi atau hidup bermuafakat, pesan beliau. Yang di-Pertuan Agong yang tidak memihak kepada mana-mana parti politik amat konsisten dalam setiap titahnya agar rakyat bekerjasama mempertahankan perpaduan dan menolak pemikiran yang menjurus ke arah perpecahan kaum. Titah Seri Paduka pada Hari Besar Umat Islam ini jelas menyokong usaha kerajaan perpaduan dalam merealisasikan agenda Malaysia Madani. Justru kedua-dua insan yang bersama-sama mengetuai negara dan kerajaan ini senada menyeru rakyat agar bersama-sama dalam menggerakkan agenda Malaysia Madani demi pembangunan ummah. Tema perpaduan teras Malaysia Madani adalah pilihan yang amat tepat bagi sebuah negara berbilang kaum yang melihat perpaduan sebagai tunjang kepada pembentukan masyarakat yang maju, bukan hanya daripada segi kebendaan tetapi juga pemikiran. Islam menuntut umatnya agar bersatu padu dan tidak berpecah belah atau terus bermusuhan, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Jom channel melihat perbezaan fikrah politik dan pendapat tidak dapat dielakkan, tetapi ia bukanlah penghalang kepada perpaduan. Perbezaan hendaklah diraikan sebagai kepelbagaian, bukan dibesar-besarkan sehingga menjadi ketaksuban dengan kumpulan sendiri lalu menimbulkan perbuatan kafir mengkafir. Justru sempena ma'al hijrah ini, marilah kita berhijrah daripada sentiasa mencari salah orang lain sahaja sambil melabel pihak yang berbeza pendapat dengan bahasa jelek itu dan ini. Sambutlah seruan pemimpin negara agar kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan teguhkan tekad untuk melakukan hijrah yang hakiki daripada kemungkaran kepada kebaikan, daripada kebejatan rasuah kepada amanah, daripada ketaksuban kepada minda yang merdeka, dan daripada perkauman sempit kepada hidup bermuafakat, berbudi bahasa dan gigih dalam berdaya cipta demi kejayaan negara. Orang lain yang makan nangka, orang lain yang terkena getah. Demikian perumpamaan yang boleh diberikan kepada apa yang berlaku terhadap Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno kerana kecurparan mulutnya sendiri. Malah menjadi lebih pelik apabila Sanusi dihadapkan ke mahkamah, nama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipalitkan sebagai salah guna kuasa semata-mata kononnya untuk menzalimi pembangkang. Anwar dalam satu kenyataan berkata beliau tidak akan menzalimi sesiapa, termasuklah individu daripada parti pembangkang. Malah beliau tahu bagaimana kehidupan di dalam penjara dan tidak akan sewenang-wenangnya menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri. Kalau ikutkan saya dikritik, sudah lama saya ambil tindakan. Kalau ikut kadang-kadang geram. Saya dah perosok dalam lokap, tetapi tidak boleh sebab negara ini negara hukum. Ada undang-undang. Orang PAS ke orang Bersatu ke, saya tidak akan zalimi kerana saya tahu apa dia sengsara duduk dalam penjara, katanya ketika berucap pada majlis sambutan Ma'al Hijrah 1445 Hijri
Negeri Perpaduan Tanjung Karang di Kampung Raja Musa di Tanjung Karang. Perdana Menteri berkata demikian susulan pendakwaan terhadap Menteri Besar Kedah di dua Mahkamah Session Selayang pada Selasa lalu atas pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan dalam satu ceramah politik minggu lalu. Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Rajiyah Mat Zain dan Hakim Usman Afendi Muhammad Saleh. Beliau didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Perlu ditegaskan bahawa kerajaan tidak pernah dan tidak akan mencampuri urusan pendakwaan ke atas Sanusi Magno yang melibatkan dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948. Tambah Anwar, Sanusi yakin tidak melakukan sebarang kesalahan. Beliau boleh membuktikan perkara itu di mahkamah. Pada masa yang sama, Anwar sekali lagi memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan tidak akan menzalimi mana-mana pihak, tidak kira perbezaan parti politik. Kamu mengkritik parti Perdana Menteri macam-macam. Hari-hari maki, saya ambil tindakan. Tidak. Kalau saya saman di mahkamah atau saya buat laporan polis tetapi saya tak ambil tindakan dan saya tak guna akta hasutan. Tetapi kalau caci raja, saya dah jawab itu hak dia. Kerana raja itu atas daripada politik. Raja ini bukan ketua parti, dia ketua negeri dan ketua negara. Kamu nak main-main dan peleceh? Boleh, tetapi jawablah. Oh, ini kabinet dan Perdana Menteri takut kepada kami. Itu salah guna kuasa. Kalau saya dikritik, saya ambil tindakan. Dah lama saya ambil. Kemudian kata kami tak hina pun Sultan Selangor. Tak apa, jawab kepada mahkamah, kata Anwar. Sesungguhnya proses pendakwaan terhadap Muhammad Sanusi dibuat mengikut lunas perundangan iaitu melibatkan siasatan polis Diraja Malaysia PDRM dan pejabat program negara sebelum ianya dibawa ke mahkamah. Amat tidak logik dan tidak masuk akal apabila segelintir pihak meluahkan kemarahan kepada Anwar kerana laporan terhadap Muhammad Sanusi antaranya dibuat oleh Dewan Diraja Selangor. Sultan Selangor anggap itu satu penghinaan. Sebab itu Sultan Selangor sahkan Dewan Diraja membuat laporan. Sultan Selangor sendiri buat kenyataan baginda tidak berpuas hati dan kes belum selesai. Untuk makluman bersama, Muhammad Sanusi didakwa mengeluarkan kenyataan mempunyai kecenderungan menghasut yang boleh menimbulkan rasa tidak setia terhadap mana-mana raja pada jam 11 malam 11 Julai lalu di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara. Yang bercakap itu Sanusi, yang celupar itu juga mulut Sanusi. Yang menghina raja itu Sanusi, manakala yang membuat laporan adalah Dewan Diraja Selangor. Yang membuat tangkapan dan siasatan pula PDRM. Yang mendakwa di mahkamah adalah pejabat peguam negara. Jadi di mana keterlibatan Anwar dalam hal ini? Jangan sesekali membodohkan rakyat dengan membawa naratif murahan. Malah menampakkan kebodohan kalian. Ia amat menjengkelkan. Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal kenyataan bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang menuduh beliau berbohong mengenai pelupusan hutang peneroka Felda. Anwar berkata sebagai Menteri Keuangan, beliau baru sahaja menandatangani kelulusan pelupusan hutang itu pada akhir bulan lalu. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan mengemukakan bukti bahawa beliau telah menandatangani dokumen bagi penghapusan hutang peneroka Felda. Saya boleh bawa, tak perlu tunggu 24 jam. Dalam masa 12 jam saya boleh. Memang saya tanda tangan pada 27 Jun lalu. Kenapa dia, bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin, tak buat kerja? Tak tahu. Mahyadin cabar begitu. Baik, saya tunjuk bukti. Saya tanda tangan pelupusan hutang 990 juta ringgit. Dia kena minta maaf, katanya kepada media di Petik Harapan Daily. Anwar berkata demikian bagi menjawab tuntutan Mahyadin kepada beliau agar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka secara bertulis susulan kenyataannya yang mendakwa hutang peneroka Felda yang berjumlah 8.3 bilion ringgit tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Mahyadin. Tuntutan itu dikemukakan dalam surat bertarikh 18 Julai menerusi firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership. Selain itu, dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan surat berkenaan, Anwar juga perlu mengemukakan surat atau dokumen yang ditandatangani mengatakan beliau sebagai Menteri Keuangan pada akhir Jun lepas meluluskan pelupusan hutang peneroka Felda yang bernilai 8.3 bilion ringgit. Justru sebelum melakukan lawatan rasmi ke Vietnam, Anwar berkata beliau akan menghubungi Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP, Datuk Johan Mahmud Marikan untuk menyerahkan bukti berkenaan. InsyaAllah, sebelum saya ke Vietnam, saya akan telefon KSP dan
akan bagi bukti itu. Saya nak Mahyadin minta maaf secara terbuka, katanya. Anwar sebelum ini mendakwa belanjawan 2021 dan 2022 di bawah Perikatan Nasional tidak mempunyai peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. Katanya hanya dalam belanjawan Madani 2023, beliau menyerahkan RM990 juta peruntukan awal bagi melupuskan hutang peneroka Felda yang berjumlah RM8.3 bilion itu. Terdahulu media melaporkan Mahyadin mengemukakan surat tuntutan LOD kepada Anwar berhubung kenyataan mengenai pelupusan hutang peneroka Felda selain menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Perdana Menteri ke-10. LOD disediakan firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership bertarikh 18 Julai 2023 dihantar kedua alamat Anwar iaitu di kediamannya di Kajang Selangor dan pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Menerusi dokumen berkenaan, firma itu menyatakan Anwar yang juga Menteri Keuangan telah membuat kenyataan fitnah dengan niat mencemarkan, menjatuhkan dan atau merosakkan reputasi ahli Parlimen Paguh itu. 8 Julai lalu seperti dipetik Berita Harian, Anwar berkata memang terdapat persetujuan oleh kerajaan terdahulu untuk melupuskan hutang berkenaan, namun ia tidak dilaksanakan. Belanjawan 2021 bawah Perikatan Nasional dan 2022 bawah Perikatan Nasional tidak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda yang dimaksudkan. Sekarang kamu kata dah selesai, saya baru tanda tangan akhir Jun. Menteri Keuangan tanda tangan kelulusan ini, jadi kamu dah selesai tahun 2021, bagaimana? Selesai di mana? Katanya pada program Temu Anwar di Universiti Utara Malaysia UUM baru-baru ini. Dan baru-baru ini juga, Pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Sabri Cik mendakwa Mahyadin tidak melaksanakan janjinya untuk melupuskan hutang peneroka. Kerajaan PN pada tahun 2021 hanya sekadar mengumumkan usaha untuk pelupusan hutang peneroka kepada Felda tanpa ada perjanjian bertulis dengan Felda untuk menunaikan komitmen berkenaan. Sepatutnya sudah mula bayar pada tahun 2022, tapi ia tidak berlaku. Ibarat menunggu bulan jatuh ke riba, namun hanya sekadar janji, tunainya entah ke mana. Paguh kononnya mendakwa tuduhan dilemparkan Anwar berhubung pelupusan hutang peneroka Felda adalah satu pembohongan. Persoalannya, perlukah Perdana Menteri menandatangani kelulusan pelupusan hutang Felda itu pada akhir bulan lalu jika ianya sudah dilupuskan? Masalah orang politik ini adalah mudah menuduh dan berbohong sebelum cabar minda fakta. Kalau nak berbohong sekalipun agak-agaklah. Ini bukan jual nasi lemak di kantin sekolah. Rakyat bukannya bodoh dan perlu diingat. Rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.